khususkan ayat-ayat Quran yang bersifat umum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita solat. Nabi dia mengkhususkan perkara itu dengan menceritakan tata cara solat. Ada lagi benda lain apa kan? Banyak. Puasa juga Nabi menjelaskan, haji juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpandukan kepada Quran saja tak sempurnalah penjelasan berkenaan dengan haji. Nabi mengkhususkan dengan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan haji. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan salatul khauf. Solat semasa salatul khauf, solat apa? Solat semasa peperangan. Peperangan. Jadi dia khususkan oleh Nabi di dalam hadis tentang tata cara kita solat semasa kita perang. Macam mana dalam hadis Nabi dia buat macam mana? Satu kumpulan solat dia jadi imam, berapa rakaat? 2. Selepas tu kumpulan tu keluar, masuk kumpulan lain, sambung dengan dia lagi 2 rakaat. Itu salatul khauf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat menjelaskan ayat Al-Quran yang menyebutkan salatul khauf secara umum. Ini juga sebagai dalil kepada golongan yang menolak sunnah, hanya menerima Al-Quran. Sebab kalau kita hanya menerima Al-Quran, benda-benda yang umum, benda-benda yang khusus kita tak tahu. Orang semua Allah Ta'ala semua solat macam mana? Banyak benda-benda lain berkenaan dengan perkara ini. Berpandukan, yang ketiga, berpandukan penafsiran sahabat dan tabi'in. Sahabat Rasulullah yang paling pandai menafsir Al-Quran. Sebelum Abdullah bin Abbas, siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas dia ada gelaran dia. Hasil daripada doa Nabi, orang bagi dia gelaran terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Cuma Abdullah bin Mas'ud ini tuan-tuan dan puan, dia meninggal pada tahun 33 Hijrah. Abdullah bin Abbas dia meninggal 36 tahun selepas meninggalnya Abdullah bin Mas'ud. Para ulama tafsir dan juga para ulama hadis mereka berbincang sedikit berkenaan dengan perkara ini, mengatakan bahawa banyaknya ilmu yang ditimba oleh Abdullah bin Abbas daripada Abdullah bin Mas'ud. Sebab dia hidup 36 tahun selepas itu lagi dan dia sampaikan perkara itu. Contoh tafsiran sahabat. Saya selalu sebut sini. Hatta atana al-yaqin. Kita solat sehingga Allah sebut dalam Quran hatta atana al-yaqin. Sehingga kita yakin. Kalau orang yang pernah ikut tasawuf golongan-golongan sufi, dia ada tafsiran yang berbeza. Tetapi apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas berkenaan dengan al-yaqin di dalam ayat itu, al-yaqin yang dimasukkan ialah kita solat sampai mati tak perlu solat lah. Orang lain solat dulu kita. Itu maksud yakin di dalam ayat itu. Tapi setengah golongan batiniyah ni dia tafsirkan yakin itu sebagai kalau orang tu dah satu maqam dia yakin, dia tak perlu solat lagi. Sebab dia memang segan solat benar-benar. Dia cari alasannya. Itu yang betul. Kita menerima tafsiran sahabat dengan beberapa alasan. Okay? Mereka menyaksikan sebab dan kaitan turunnya sesuatu ayat. Kita sebut berkenaan dengan apa dia ayat terakhir dalam Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kan orang Yahudi tanya Umar kan, bila ayat ini diturunkan? Bila? Umar sebut ayat ini diturunkan semasa haji Nabi ya, haji yang terakhir diturunkan di Arafah. Dan orang Yahudi kata apa kepada Umar?
Kalau diturunkan kepada mereka ayat ni, mereka akan jadikan hari turun ayat itu hari raya. Sebab apa? Seronok lah, habis hukum. Orang Yahudi. Itu kata-kata mereka kepada Umar. Kalau diturunkan ayat ini kepada kami jadikan hari turun ayat itu hari raya. Hari raya. Sebab mereka, kita sebagian ulama dia memberi komen, itu sikap orang Yahudi. Maknanya bagi dia hukum Allah ni satu bebanan. Berhenti ni hukum ke apa? Dia raya. Mereka melihat dan mendengar apa yang tidak dilihat dan didengar oleh orang lain. Itu keistimewaan para sahabat. Sebab itu tafsiran sahabat ini menjadi satu perkara yang kita terima. Mereka memiliki kedalaman dari segi bahasa ketika bahasa itu dipergunakan. Satu, yang utama, bahasa itu diturunkan semasa zaman mereka. Semasa zaman mereka. Kejernihan pemahaman. Dia faham lebih daripada kita. Kebenaran fitrah apa maksud? Akhlak lebih baik daripada kita. Dan keyakinan yang kuat. Yakin itu lebih daripada kita. Perkara-perkara inilah menjadikan penafsiran sahabat diterima. Cuma ada perbincangan lebih lanjut berkenaan dengan ada perbezaan di antara mereka. Saya sebut di situ juga berkenaan tabi'in. Tabi'in siapa? Kita belajar hadis. Golongan yang murid sahabat. Bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertemu dengan Nabi tak? Tidak. Okay. Sebahagian pada tabi'in yang terkenal dalam bidang tafsir ini ialah Mujahid Ibn Jabal. Dia sangat terkenal. Kalau kita belajar, kita baca tafsir Ibn Katsir, dia ada banyak menyebut berkenaan dengan Mujahid Ibn Jabal. Qatadah, semua bisa dengar kan? Sa'id Ibn Jubair. Dia ada dua Sa'id Ibn Jubair. Satu lagi Sa'id Ibn Musayyib. Ini juga terkenal. Sa'id Ibn Musayyib dia bukan sekadar handal dalam bab tafsir, dia juga handal dalam bidang fiqh. Ibn Musayyib, kadang-kadang kita baca, kita jumpa nama. Ikrimah ini dia maula Ibn Abbas. Dia hamba Ibn Abbas. Dia juga salah seorang yang, bayangkan, hidup dengan terjemahan Al-Quran. Jadi dia pun belajar daripada Ibn Abbas. Dan dia menjadi ahli tafsir yang hebat di zaman tabi'in. Hasan al-Basri. Saya sebut ada beberapa nama yang kita mungkin bisa pernah dengar. Abu Aliyah juga seorang ahli tafsir. Dan yang terakhir Ad-Dhahhak. Bisa dengar Ad-Dhahhak. Nama dia selalu dia punya kunyah dia ialah Ibnu Muzahim. Itu berpandukan penafsiran sahabat dan tabi'in. Okey, yang seterusnya kita harus berpegang kepada konteks. Bila saya sebut konteks, tadi saya tak sebut benda ni dalam tafsiran berpandukan pada sunnah Nabi sebab saya nak masuk dalam tajuk yang khusus. Berpegang kepada konteks ni maksudnya ialah apa maksud? Maksudnya yang kedua tu asbabun nuzul. Memahami dan mengenal pasti asbabun nuzul. Kita tahu konteksnya dengan kita tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Sebab-sebab turun ayat. Dia ada dua buku berkenaan dengan asbabun nuzul ini, berkenaan dengan dilalatus siyaq. Saya sebut dilalatus siyaq itu kita berpegang kepada konteks. Dia masa saya mengaji dulu, guru yang saya kata tadi menggunakan kitab usul tafsir. Dia PhD dia dalam bidang dilalatus siyaq. Maknanya dia punya PhD dia slide ni ya. Jadi bayang kalau dia cerita kat kita kan, panjang kan. Ada dua kitab yang sangat baik dalam hal ini. Pertama oleh Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat.
Al-Muwafaqah Syatibi dalam bidang ini sangat baik. Dan juga As-Suyuti kitabnya dalam bidang ini ialah Al-Itqan.